Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik untuk subjek matematik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur. Seperti yang dijadualkan pada hari ini, 25 Mei 2021, bersamaan hari Selasa, pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 petang untuk subjek matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, baik. Seperti biasa, sebelum memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu harap para pelajar telah pun bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 3 KSSM, buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM, buku nota ataupun buku tulis dan alat-alat tulis, pen, pensel, pemadam, pembaris, jangka lukis dan lain-lain yang berkenaan, termasuk juga dengan kalkulator saintifik. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, terus buka buku teks muka surat 128. Okey, untuk bab yang terbaru, yang diberi nama sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, baik. Apakah yang kamu akan belajar dalam bab ni? Okey. Ada 4 standard kandungan yang kamu akan belajar. 6.1 sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkung. 6.2 sisi kitaran, sisi 4 kitaran. Okay. 6.3 tangen kepada bulatan. 6.4 sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, baik. Kenapa belajar bab ni? Okey, baik. Yang pertama, bulatan merupakan suatu bentuk yang unik dan mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Keunikan bentuk bulat membolehkan bulatan digunakan dalam pelbagai bidang. Konsep sudut dan tangen bagi bulatan digunakan dalam bidang perindustrian, pembinaan jalan raya, lukisan, astronomi, sukan dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, acara sukan. Acara lontar peluru merupakan satu acara olahraga. Kawasan melontar berbentuk bulatan dengan diameter 2.135 meter. Bulatan tersebut dibahagi kepada 2 bahagian atau 2 semi bulatan dengan garisan putih setebal 50 mm. 2 garis lurus dilukis dari pusat bulatan yang bersudut 40 darjah di antara satu sama lain untuk menentukan kawasan lontaran. Muhammad Ziyad Zulkifli ialah seorang atlet paralimpik negara. Beliau meraih pingat emas acara lontar peluru T20 pada kejohanan olahraga antarabangsa fasa ke-10 Grand Prix GP olahraga para dunia di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Okay. Pernahkah anda menyertai acara melontar peluru sebelum ini? Okay. Itu soalan dia. Okay, baik. Di muka surat 129 tu kamu boleh tengok ukuran gelanggang lontar peluru itulah. Okay, yang cikgu cerita tadi, ukuran dia tu. Semua ni melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk kepada muka surat 130. Standard kandungan pertama. Sudut pada lilitan dan sudut pada sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkung. Apakah sudut-sudut pada lilitan suatu bulatan? Bulatan merupakan suatu bentuk 2 dimensi yang unik. Hal ini kerana bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga.
Keistimewaan dan keunikan bentuk bulatan ini membolehkan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak dengan mudah. Adakah anda pernah lihat roda kenderaan dalam bentuk lain? Okey. Ini aplikasi dia. Okay. Sudut-sudut yang terbentuk dalam bulatan juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Bertengok rajah 1 menunjukkan dua perentas PQ dan QR yang bertemu di titik Q pada lilitan bulatan. Sudut PQR ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk PR. Okey, jelas Rajah 1 ni. Dalam rajah 2 pula. Okey, ni rajah 2. Sudut PQS dan PRS ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk meja PS. Lengkuk meja yang mana? Yang ni. Yang besar. Okey. Sudut QPR, QPR dan QSR ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk minor RQ. Okey, ni lengkuk minor RQ. Maksudnya saiz sudut tu sama jika dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, imbas kembali tengok kat sini. Okey, apa perentas tu apa, diameter tu apa, jari apa, pusat bulatan apa, lilitan kat mana, lengkuk meja tu yang mana, lengkuk minor, sektor meja, sektor minor, meja besar, meja besar, minor kecil. Okey, baik. Muka surat 131. Adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkuk oleh lengkuk yang sama adalah sama besar? Okey, untuk ini kita perlu buat aktiviti. Okey. Mengikut langkah-langkah yang diberikan lah. Jadi untuk video ni cikgu tak tunjukkan lah aktiviti ni, cuma cikgu nak terus kepada kesimpulannya. Bila kita buat aktiviti ni, kita akan dapat kesimpulan bahawa sudut-sudut yang dicangkuk oleh lengkuk, katakan dalam contoh aktiviti ni lengkuk PR tu. Contoh sudut PQR, sudut PSR, sudut PTR tu adalah sama jika dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey. Muka surat 132. Jadi secara umumnya, sudut-sudut pada satu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Jadi tengok contoh kat sini. Lengkuk dia sama PQ. Sudut PRQ, sudut PSQ, sudut PTQ, saiz dia sama. Okey, itu je yang kita kena faham. Baik. Banyak lagi lah cara-cara nak guna perisian pun boleh. Okey. Baik. Jadi kesimpulannya muka surat 133 tu, sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Jadi konsep dia sama lah. Nak guna cara manual ke, perisian software ke sama. Tengok contoh muka surat 133. Contoh 1. Berdasarkan rajah di sebelah, hitung nilai Y. Jadi kita dah faham konsep ni. Bila dicangkum oleh lengkuk AE yang sama, jadi sudut ABE, ACE, ADE adalah sama. Jadi sudut Y pun sama lah. Okay. Cuma yang D ni dia sudut dia dekat luar, jadi nilai dia tak sama. Dia mesti sentuh dekat lilitan. Jadi biar sentuh dekat lilitan adalah sudut ABE dengan ACE. Jadi Y itu sama 40 darjah. Okay, mudah saja yang tu. Muka surat 134. Uji minda 6.1A. Boleh cuba yang tu. Okay, kalau dicangkung oleh lengkuk sama, samalah nilai tu. Okay, itu saja. Muka surat 135. Soalan dia, adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkung oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama besar, dan adakah sudut-sudut pada lilitan bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkung? Ini pun memerlukan aktiviti juga.
Okay, aktiviti yang panjang kalau kita nak cerita. Jadi terus kepada muka surat 136 tu. Okay, katakan yang ni, gambar ni. Sudut BCA. Okay, BCA dia yang dalam aktiviti ni. Sama dengan sudut PRQ. PRQ. Jika panjang lengkuk AB itu sama dengan panjang lengkuk PQ. PQ, AB itu sama. Kalau panjang lengkuk sama, sudut pun sama lah. Okay. Sudut BQR 2 kali sudut RPT. RPT. Okay. Jika panjang lengkuk BR tu sama dengan 2 kali ganda panjang lengkuk RT. Jika panjang lengkuk 2 kali ganda, sudut pun 2 kali ganda lah. Konsep dia macam tu. Tengok dalam kotak kuning ni, muka surat 136. Okay. Sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkung oleh lengkuk yang sama panjang. Katakan PQ dengan SU itu sama panjang. Okay. Jadi sudut dia sama saiz lah. Okay. Sudut dekat R dengan T itu sama saiz. Jika panjang lengkuk PQ sama dengan panjang lengkuk SU, maka sudut PRQ ni dengan STU sama. Dan yang keduanya, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkung oleh suatu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Okey, yang ni SU ni Y, yang PR ni 3Y, 3 kali ganda. Maksudnya sudut pun akan 3 kali ganda. Tengok, yang ni X, yang ni 3S. Itu kita panggil berkadaran tu. Okey, faham yang ni je, yang dalam kotak kuning. Contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkuk PR. Okay, PR dengan QS tu sama. Tentukan nilai X. Beri alasan untuk jawapannya. Jadi X sama dengan 40 darjah jugalah kerana sudut X dan sudut 40 darjah ni berada pada lilitan bulatan dan panjang lengkuk PR dengan QS tu sama panjang. Jadi bila sudut tu dia sentuh lilitan, lepas tu lengkuk dia sama panjang, sudut dia sama saiz. Okey, itu konsep. Contoh 3, berdasarkan rajah di sebelah, tentukan nilai X. Okay, yang ni kita kata berkadaran dengan lengkuk tadi. Katakan PQ ni 2 cm. QR tu 6 cm. Berapa kadaran dia? Okay, 3 kali ganda. Jadi sudutnya, kalau sudut yang dicangkum oleh lengkuk PQ ni 25 darjah. Sudut X tu maksudnya 3 kali ganda lah. Okay, 25 darjah 3 dapat 75 darjah. Ataupun buat kira-kira secara berkadaran. X per 25 darjah, lengkuk dia 6 cm per 2 cm ni kadaran. So nak dapatkan X 3 apa? 6 bagi 2 3. 3 darab 25 darjah dapat 25 darjah. Itu saja contoh. Okey, muka surat 137 contoh 4. Okey, ini gambar rajah dia. Diberi panjang lengkuk minor PS. Okay, PS ni ialah 2 kali panjang lengkuk QR. Okay, QR yang ni PS 2 kali ganda. Tentukan nilai X. Okay. Jadi penyelesaian dia kat sini, sudut PTS tu berapa dulu kira? 180 tolak yang kata PS ni kiri dan kanan ni sama saiz sebab dia panjang dia sama kat sini. PT dengan ST tu sama panjang. Jadi sudut dekat P tu 48 juga. Jadi 180 tolak 2 kali 48 dapat sudut dekat PTS tu 84 darjah. Okay. 84 darjah ni sebab lengkuk PS 2 kali ganda QR. Jadi dia 2 kali ganda kepada sudut X. Jadi 80 sudut PTS 84. Jadi X ni adalah separuh daripada sudut PTS. Jadi 84 darjah bahagi 2. Dapat 42 darjah dekat X. Okay, faham? Boleh try uji minda 61B tu, muka surat 137 untuk lebih mahir.
Okey. Seterusnya muka surat 138. Apakah hubungan antara sudut pada pusat bulatan dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh satu lengkung? Okey, ni kalau kita guna software lah, software perisian tu. Kesimpulan yang kita akan dapat, okey, sudut, katakan kita ambil contoh sudut ADC. ADC yang menyentuh pusat bulatan tu. Okey, adalah 2 kali ganda sudut ABC. Sudut yang ABC tu yang sentuh lilitan, ADC tu yang menyentuh pusat bulatan, 2 kali ganda sudut. Nilai sudut kan. Jadi nilai ABC tetap walaupun titik B digerakkan sepanjang lilitan bulatan. Okey, tengok dalam contoh ni, dalam kotak kuning. Muka surat 139. Okey, yang ni. Sudut dekat pusat bulatan 2x, sudut dekat lilitan x. Jadi sudut dekat pusat bulatan tu 2 kali ganda yang dicangkum oleh lengkuk PR yang sama. Okey, nampak ni. Dia bentuk macam ni pun sama. Ni pun sama, ni sama. Okey, 2 kali ganda. Saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh satu lengkuk yang sama ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Ingat itu ya konsepnya. Contoh 5. Tentukan nilai X dan nilai Y bagi setiap yang berikut. Okey, nampak kat sini. Sudut dekat pusat 80. Jadi dekat X tu berapa? Kita boleh tahulah separuh daripada sudut dekat pusat 40 darjah lah X tu. Y. Y pun sama lah sebab dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey. Itu konsep dia. B. Bila sudut dekat lilitan kita dah tahu 35, sudut dekat pusat 2 kali ganda lah, 2 + 35, 70 darjah. Okey. Ni pula. Okey, sudut X, sudut yang mencangkum yang pusat kat mana? Yang berkadaran dengan Y. Kita ambil yang X tu. Jadi yang pusat bulatan yang penuh 360 darjah, tolak sudut yang 140 darjah ni dapat nilai X 220. Y tu separuh daripada X. Jadi 1/2 dan 220, 110. Okey, itu dia punya konsep. Boleh cuba uji minda 61C tu muka surat 139 dan juga 140 lah. Okey. Baik. Konsep seterusnya. Adakah sudut-sudut pada pusat bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkum? Okey. Sebelum ni anda dah belajar sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama saiz. Betul? Yang kedua, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh satu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Betul? Okey, kedua-dua konsep di atas boleh diaplikasi untuk sudut pada pusat bulatan. Contoh dalam ni. Okey, ada bulatan. Okey, sekarang ni dia lengkuk tu berkadaran. Okey, PQYCM. SR ni 2Y. Okey, sudut dekat pusat tu ada berkadaran 2X. Okey, contoh. Bagi sudut-sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkuk, okey, saiz sudut adalah sama jika panjang lengkuk dia sama. Okey, katakan PQ dengan QR tu sama panjang lengkuk dia. Jadi sudut dia tu SX sama. Perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan panjang lengkuk. Kalau panjang lengkuk tu katakan SR tu 2 kali ganda. Panjang PQ dengan QR tu 2Y. Jadi sudut dia pun akan jadi 2 kali ganda lah. Jadi X jadi 2X lah. Macam tu dia. Okey. Muka surat 141, uji minda 61D boleh cuba gunakan konsep-konsep yang telah dipelajari itu. Terus kepada muka surat 142. Okey. Satu lagi konsep, bagi semua kedudukan titik R pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter PQ, nilai PR sudut PRQ ialah 90 darjah. Okey, contoh ni cikgu besarkan sikit. Okey. Konsep seterusnya, jika satu garisan tu melalui diameter, PR tu lalu diameter. Jadi sudut dekat lilitan ni satu yang bersentuh dekat lilitan bulatan tu Q tu sudut dia 90 darjah. Okey. Faham yang tu konsepnya. Contoh 6. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O dengan titik-titik P, Q, R dan S terletak pada lilitan bulatan. Diberi bahawa PR
dan QS ialah diameter. Maksudnya garisan PR QS tu dia lalu diameter bulatan. Hitung nilai Y. Jadi konsep yang digunakan PR dia bagi dah sama dengan QS. Maka 2X sama dengan 90 darjah. Maksudnya sudut dekat sini ni, yang ni PQR ni, sudut dia 90 darjah lah. Jadi X tu separuh daripada 90 darjah, dapat 45 darjah. Okey. Sekarang nak dapatkan Y. Okey. Y dekat sini, dekat sudut S, tambah X dekat sudut Q tu. Lepas tu sudut QRS. Okay, QRS ni sudut dia, sebab dia QS tu lalu dekat diameter, jadi QRS ni 90 darjah. Jadi Y tambah X tu 45 darjah, kita dah kira tadi. QRS tu 90 darjah, sama dengan 180 semua sekali. Tapi nak dapatkan Y, 180 tolak 45 darjah, tolak 90 darjah. Jadi dapat Y pun 45 darjah. Okay. Selesai kat situ, contoh 6. Okay, boleh cuba uji minda 61E tu. Okay. Muka surat 143, standard pembelajaran seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan. Okay, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah sudut dalam bulatan? Contoh 7. Sebuah arca dibina dalam bentuk bulatan berpusat di O seperti darajah di sebelah. Titik-titik pada lilitan membentuk lengkuk PQ dan sama panjang dengan lengkuk QR. Garis SQ melalui O, melalui titik pusat bulatan. Tentukan nilai sudut QSR dan PQS. Okay. Jadi konsep yang digunakan sudut QSR tu adalah separuh daripada sudut QOR. Jadi 1/2 darab berapa ni? 50 darjah. Jadi 25 darjah sudut QSR tu. Satu lagi, nak dapatkan sudut PQS ataupun PSQ tu lah. Okay, PQS. Nak dapatkan PQS, kena tahu dulu sudut PSQ tu berapa. Okay, jom. Bila garisan SQ ni dia lalu diameter, jadi sudut dekat P ni 90 darjah. Okay. Sudut PSQ sama dengan sudut PSQSR tadi, yang kira tadi 25 darjah. Sebab lengkuk dia sama, PQ dengan QR tu sama panjang. Jadi sudut dekat PSQ 25 juga. Jadi nak dapatkan PQS tambah 90 darjah dekat sudut P itu tambah 25 PSQ tu sama dengan 180. Jadi nak dapatkan PQS ni 180 tolak 90 tolak 25 darjah, dapat dia 65 darjah. Okey. Sinilah kalau dah tahu kat sini P ni 90, okey. PSQ ni 25, boleh kira lah PQS tu berapa. Macam itulah. Boleh cuba lagi uji minda 61F muka surat 143 tu. Okey, baik. Kita masuk kepada